Hello guys, kembali semula dalam rancangan episod kedua untuk paranormal. Paranormal tadi yang pertama kita bercerita tentang host paranormal yang mengada-adakan situasi di mana mereka ni mencipta satu pemandangan ataupun satu keadaan di mana kewujudan sebiji nampak. Kenapa? Kerana mereka faham, yang follow mereka ni di TikTok ni, yang live ni, mereka nak menampakkan at least lah pada malam itu penampakan yang betul-betul. Kalau tak pun dengan bunyi itu boleh cukup. Tetapi guys, bila sebut tentang paranormal ini, saya melihat kebanyakan content creator paranormal yang di luar dari Sarawak ni datang ke sini. Kalau saya ni orang Sarawak lah ya, datang ke sini dengan satu tujuan saja, untuk menaikkan view untuk YouTube lah, of course lah, YouTube of course, nanti kemudian banyaklah subscribers. Nombor duanya datang ni untuk meningkatkan jumlah gift pemberian dalam konteks TikTok live paranormal ataupun eksplorasi, baik eksplorasi solo maupun berkumpulan ya. Dan boleh dikatakanlah bahawa mungkinlah bagi saya ni mungkin pasaran untuk hal-hal berkenaan dengan konten paranormal ini, pasarannya di luar sana tu semakin tak mendapat sambutan. Jadi untuk mendapatkan sambutan yang ramai, mereka akan mengambil daripada viewers dan juga followers di Sarawak. Kita faham. Terima kasih kerana anda sangat rajin untuk mengetahui tempat-tempat lokasi dan juga menceritakan semula bagi kita ni yang memang dah faham lah tentang adat istiadat dan juga mitos legenda Sarawak. Kita faham kerana benda ni dah diturunkan daripada nenek moyang lagi, diturunkan kepada kita. Kita faham konsep ni, kita faham. Tapi untuk content creator paranormal di luar Sarawak ni datang sini, mereka membuat sesuatu yang mungkin dikatakan sebagai yang mulia kerana anda telah pun meletakkan tempat yang ada di Sarawak ini di mata dunia ataupun di mata semua mereka di negara Malaysia inilah, contohlah negara Malaysia ini. Tetapi anda kalau tak buat research dengan bagus, main hantam promo saja, janji ada view, ada followers, janji dapat market di Sarawak ini, tolong jangan lupakan saja semua itu, lupakan saja. Kerana kita di Sarawak ini walaupun nampak pemalu, pendiam kan, tapi kita ni very particular, kata orang, very particular tentang cerita-cerita yang anda tengah buat. Konten-konten anda ini kita orang very particular sebab ini menyentuh tentang adat istiadat dan juga mitos legenda cerita negeri kita Sarawak. Faham tak? Faham? Anda boleh macam ni lah, contohlah anda mendengar daripada kawan anda orang Sarawak ni kata, Mat, jom ke Sarawak Mat, aku tunjukkan kau rumah tinggal lama, aku tunjukkan kau tempat ini dulunya bekas kejadian ngeri, kejadian seram di sini guys. Contohlah, I akan bawa you. Contoh, ataupun kita pergi ke Santubong untuk mengikuti legenda Putih Santubong lah. Contohlah Putih Santubong. Baik, boleh. Anda boleh follow kawan anda itu. Tapi kawan anda itu, adakah dia tahu sejarah latar belakang tentang cerita mitos legenda tersebut? Anda kena mendengar daripada mulut pemegang cerita itu sendiri, iaitu otai-otai lama lah yang masih hidup di, contohlah di Rumah Panjang. Kalau anda cerita tentang mitos dan legenda
Contohnya tentang kenapakah rumah panjang masih menyimpan tengkorak. Apakah itu adalah tradisi lama, tapi ada rumah panjang yang masih simpan tengkorak itu. Kenapa? Tanya dan bertanya. Kalau anda pergi rumah panjang, anda shoot konten berdasarkan kepada pengetahuan cetek anda tu tentang tengkorak dan sebagainya, tengkorak manusia semua tu, for sure anda akan dapat komen yang teruk daripada orang Sarawak. Okay, jangan main terjah, jangan main tangkap muat saja guys. Ini melibatkan sebuah negeri yang penuh kaya dengan tradisi, adat, resam yang tersendiri, ya, yang tersendirilah. Baik. Okey. Kalau saya tengok ramai dah content creator paranormal luar Sarawak ni datang. Okey, siap dengan video drone-nya lagilah, inilah dengan merujuk kepada merujuk kepada kajian yang sikit kecil saja. Itu tak boleh. Dan anda tak boleh membesar-besarkan perkara-perkara hal-hal mitos saja ini kalau tak ada fakta yang betul. Jangan ya. Nombor 2-nya, membongkar tentang sisi gelap paranormal ni. Nombor 2 adalah, of course, bila mana mereka dah ketandusan idea, mereka tahu. Contohlah saya ni adalah viewers pertama kali saya ikut follow, sejam 2 jam saya follow dekat dengan earphone sekali dengar, tak ada hasil. Keduanya cuba buat, tapi dengan bantuan set up. Yang ketiga, tengok betul-betul wujudlah benda tu depan mata. Itu dah tak betul. Sama ada content creator ini mereka stage benda tu, mereka rekakan benda, ataupun mereka betul-betul menyeru, memanggil makhluk itu keluar. Yang itu adalah memperduakan Tuhan. Salah. Tak boleh. Anda tak boleh buat begitu, kerana nak mendapatkan gift daripada TikTok Live itu, nak mendapatkan view, subscribers yang banyak untuk YouTube anda. Tolong jangan. 2024 kita kena berfikiran maju ke depan, ya, maju ke depan. Dulu yes, betul, kita sebelum adanya agama di Sarawak di Sarawak ini, sebab saya ni Kristian, di Sarawak ini, sebelum datangnya Kristian di Sarawak, kita berharap dengan apa? Dengan kuasa-kuasa di sekeliling. Okey. Alright, kita berharap dengan dukun, dengan pawang untuk menyembuhkan penyakit. Kita berharap dengan sosok-sosok ini untuk menjaga kebun, menjaga rumah, menjaga ini itu. Dan of course diberi makan semua itulah. Itu dulu kita tak berharap, kita tak ada pengharapan, kata orang. Sekarang ini kita ada pengharapan untuk Kristian, kita ada pengharapan kita, iaitu Tuhan lah, pengharapan kepada Tuhan. Dan segala tradisi lama itu kita bukan tinggalkan, kita jadikan sebagai tradisi yang kita akan teruskan juga, tapi berpegang kepada agama kita lah. Contoh tadi, contohnya, ya, right? Dan janganlah kita senang-senang untuk mendapat keuntungan daripada negeri Sarawak. Memang saya ini bersifat nasionalis, saya bersifat nasional. Okay? Jangan. Okay? Walaupun dari segi konten paranormal, jangan susah. Kerana kita ni, lagi sekali saya katakan bahawa viewer Sarawak ni, bila dipetik nama Sarawak dalam konten-konten, mana-mana konten pun, mereka akan betul-betul berfikir balik, betul ke ni? Mesti ada fakta di sebaliknya. Dan yang terakhir, untuk kita tutup kita punya episod kedua ni dalam konsep paranormal, membongkar sisi gelap, ya, sisi gelap paranormal ini adalah bila mana host tadi menghabiskan pagi harinya pukul 12 sampai ke pukul 5 ke pukul 4 ke, dengan mencari hantu lah, cari hantu ni. Okay, dan jadikan ini sebagai pekerjaan tetap. Maksudnya setiap malam live, orang beri gift lah, ni beri paus ke apa ke, lion ke apa ke, mengadakan tanda terima kasih lah, penghargaan. Tapi kita tengok dari segi kesihatan mental fizikal,
Kadang-kadang ni ni cerita ke betul ke salah tak tahulah. Kadang-kadang mereka yang buat paranormal ini, kadang mereka terlalu taksub dengan benda ini. Kadang-kadang barang itu akan mengikuti mereka ke rumah, mengganggu anak isteri. Itu yang masalahnya. Satu. Nombor dua, dahlah kita menyuruh, kita memperduakan Tuhan. Salah. Dalam apa saja agama, tak boleh kita memperduakan Tuhan. Nombor tiga, kita telah membuatkan viewers kita taksub dengan benda-benda yang tak patut ditaksubkan. Taksub ini pun memperduakan Tuhan. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau anda pelajarlah, student, follow host ini sampai ke 2-3 pagi, for sure di sekolah anda akan tertidur dan lalai dan leka, dan anda akan terikut dengan apa dikatakan oleh host tadi. Jangan pergi sinilah, jangan pergi situlah, ini kan menakutkanlah. Bagi host pula, kesihatan, keselamatan. You boleh explore rumah tinggal, tapi tak tahu rumah tinggal tu ada penyakit dadah ke, apa ke, ditumbuk ke, dibukul ke. Betul lagi kalau dia macam ni anda. How? Sebab tolong, siapa nak tolong anda? Terutama sekali mereka yang buat eksplorasi solo. Anda akan ini oleh orang macam mana? Lagilah teruk. Who's gonna help you? Kalau hantu tak apalah, hantu ni paling-paling tidak pun anda akan demam, muncul sebiji demam seminggu. Ini kalau melibatkan nyawa ke apa ke, mana lah hilang. Patah tangan ke, dipatuk ular ke apa ke, kankah merugikan, menyusahkan orang, menyusahkan bomba lah, polis lah, pencari penyelamat suatu cari anda. Ataupun anda memang betul anda disembunyi oleh bunian. Kan menyusahkan orang, berhari-hari cari. Itulah aspek dia. Dan terakhir sekali adalah bab kata John Bay. Saya suka merujuk John Bay. John Bay ni katanya adalah pakar paranormal lah, kata paranormal itu John Bay. Sekarang ni John Bay ada dia punya podcast, ada jumpa perlu podcast John Bay, share podcast Baik Cantik Mahu. Dia mengatakan bahawa kalau kita ni buat eksplorasi ke, terjah rumah lama ke, bangunan lama ke, mencari hantu, tentulah benda itulah lari. Anda dengan lampu flashlight anda lah, bising-bising semua tu, mana ada hantu nak keluar? Memang dia lari. Logiklah sikit. Jadi tapi jangan amalkan. Dan yang paling tak bestnya bila mana member, contohlah duduk minum kopi. Mat, malam ni cari hantu tak malam ni? Tengok, Mat, malam ni pergi mana Mat? Pergi ke rumah kosong itu ke apa ke? Mat, semalam kau kata nak tunjuk jembalang ke, hantu ke, pontianak, tak ada pun, tak keluar pun. Itulah dia. You tak nak orang label anda sebagai pencari hantu. Lebih rela lagi saya ni dikelar sebagai nelayan ke, petani ke, peladang ke, lebih mulia lagi daripada anda dinilai sebagai pencari hantu. Itu guys, sisi gelap lah. Sisi gelap kita tunjukkan dalam bidang content creator. Untuk merumuskan semua ini, diharap semoga bagi mereka lah bercadang nak buat konten paranormal di Sarawak ini, anda boleh merujuk kepada pakar-pakar bidang dalam hal ini. Orang tua yang lebih berpengalaman, ahli sejarah semua tu. Better lagi anda buat konten yang mempromosikan Sarawak. Sambil anda paranormal, mempromosikan Sarawak dan cuba untuk memperbetulkan benda-benda negatif yang ada di sebalik mitos legenda Sarawak ini. Contoh. Kenapa Orang Panjang itu banyak betul ke tengkorak? Tengkorak ini merupakan sejarah kaum Iban di mana mereka membunuh musuh mereka suatu peperangan dan dibawa baliklah sebagai piala untuk mereka tunjuk kepada orang rumah di kampung lah, di Orang Panjang lah. Maksud Orang Panjang anda itu adalah Orang Panjang yang paling kuat di antara semua Orang Panjang lain. Itu konsepnya. Kena beritahu supaya orang ramai akan fikirkan bahawa orang Sarawak ni macam ni tradisi dia semua tu. Itu yang betul lah guys. Dan pada akhirnya, ujungnya lah, saya harap kita ni janganlah terlalu taksub dengan benda-benda paranormal. Kita hidup 2024 guys. Bayangkan sebuah negeri cantik, contoh sebuah negeri perjuangan cantik seperti Langkawi.
Langkawi padat dengan legenda misterinya semualah Langkawi. Okey, bila mana orang adalah content creator tu menerima pemanggil telefon tentang penemuan hantu di hotel inilah, di resort di Langkawi inilah, itulah, di pulau inilah, itulah. For sure, untuk orang yang tinggal di luar daripada Langkawi, macam saya je lah, saya pun takut nak pergi Langkawi. Macam semua berhantu di Langkawi, semua tempat berhantu di Langkawi. Itu tak boleh. Sama jugalah dengan kes di Bali. Bali ni lebih keras daripada semua tempat lain di dunia ni lah. Keras maksudnya lebih berpengaruh sosok kehidupan, lebih dekat lagi dengan alam itu di Bali. Tapi orang masih pergi melancong di Bali, masih pergi sana, tetapi mereka kena hormat tradisi yang ada di Bali itu. Jangan kita mengganggu, mengusik patungnya ke apa ke, jangan kita mengambil makanan dekat patung tu, jangan. Kita kena ikut kata orang lokal. Itu dia. Jadi untuk anda yang nak buat konten paranormal di Sarawak, kenalah mencari orang yang betul. Jangan nanti masuk ke rumah orang buat benda yang salah. Okay guys, jumpa lagi kita dalam episod yang ketiga nantilah. Okay, bye.